Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana bersama Projek Solo. Jadi Projek Solo sekarang ni berada di Jalan Ampang dan berhadapan dengan Hotel W Kuala Lumpur. Di sini Projek Solo sedang survey di manakah sebuah rumah ataupun rumah agam yang dahulunya berada di sekitar Jalan Ampang ini, iaitu rumah ataupun boat house yang dimiliki oleh seorang jutawan Cina pada ratusan tahun yang lepas. 20 tahun yang lalu, rumah agam ini telah dirobohkan. Walaupun rumah ini mempunyai ciri-ciri yang begitu bersejarah, ya, tapi kenapakah dirobohkan? Projek Solo dah jalan pusing satu daerah ni lah, satu kawasan ni, sekitar kawasan ni pusing sampai tanya information center semua, mereka tak berapa tahu. Even pekerja-pekerja yang bekerja di hotel ni pun semuanya sama-sama tak tahu di manakah lokasi yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah tadi berjumpa dengan orang lama di sini yang bekerja di Bank Simpanan Nasional HQ di sini. Dia tahu tempat tu, iaitu beliau mengatakan di sinilah kawasan sebenar tapak boat house. Jadi boat house ni mempunyai satu cerita ataupun kisah yang tersendiri yang menarik, ya. Kali ni Projek Solo nak kongsikan dengan penonton-penonton semua apakah cerita di sebalik boat house ni. Projek Solo. Rumah Bok ini dibina oleh Chua Cheng Bok, seorang jutawan berbangsa Cina. Rumah Bok atau Bok Mansion ini menyimpan pelbagai kisah perjalanan Bok. Sejarah bermula apabila Chua Cheng Bok dari China telah berhijrah ke Tanah Melayu pada awal tahun 1900. Hidupnya sangat susah dan tiada pelajaran. Untuk menyara kehidupan, dia bekerja di kedai rempah ratus. Tidak hanya bekerja di kedai rempah ratus, pada malam hari Cheng Bok akan ke Jalan Ampang di kawasan Red Light Corner. Dia pula akan bekerja baiki basikal. Dengan hasil titik peluhnya, Cheng Bok mampu mengumpul duit yang banyak. Jadi selepas itu beliau berniat mahu berhenti kerja dan ingin memulakan perniagaannya sendiri hasil dari duit simpanannya. Beliau membuka kedai membaiki basikal. Di sinilah bermulanya bibit-bibit cinta apabila beliau bertemu dengan kekasihnya, iaitu seorang anak jutawan Cina yang tinggal di banglo mewah di Jalan Ampang, Kuala Lumpur, yang sekarang ini Plaza 121 atau Hotel Maya. Setelah bercinta sekian lama, maka mereka bercadang untuk mendirikan rumah tangga. Dengan memberanikan diri, Bok berjumpa bapa kekasihnya untuk menyatakan hasrat. Malangnya lamaran ditolak. Katanya Bok tidak setaraf dengan anaknya. Bok berasa sedih. Hatinya terguris luka. Lalu dia bertekad. Daripada syarikat yang kecil, Bok mengorak langkah mengembangkan perniagaannya. Daripada membaiki basikal, terus menjual basikal pula. Kemudian Bok menjual motosikal dan akhirnya menjual kereta. Yang anda semua tahu, Cycle and Carriage, pengimport Mercedes-Benz tunggal pada ketika itu. Hasil kerja kuat Bok, akhirnya dia mampu membina empayanya sendiri. Dia bergelar jutawan. Sekitar tahun 1920-an, Bok membeli sebilang tanah di Jalan Ampang, betul-betul berhadapan rumah bekas kekasihnya. Mungkinkah Bok mahu membuktikan sesuatu kepada bapa kekasihnya? Namun tiada siapa yang tahu. Di sinilah Bok membina sebuah rumah. Memang cukup besar dan gah. Bok telah melantik arkitek terbaik dari Singapura. Hiasan dalamannya terdapat campuran timur dan pengaruh barat. Perabot diimport dari Eropah, terutama Itali dan Perancis. Ini menggambarkan penghuninya cukup mewah. Beberapa generasi Bok sempat tinggal di sini. Pada tahun 1958, rumah Bok telah bertukar menjadi sebuah restoran mewah, iaitu Le Coq d'Or.
Selepas tahun 2000, banyak pertikaian yang berlaku berkenaan dengan rumah Bok ini. Sehinggalah ianya dirobohkan, walaupun Badan Warisan Negara pernah cuba mendapatkan status bangunan bersejarah. Sekarang rumah Bok hilang dari pandangan dan dikatakan Hotel W Kuala Lumpur inilah tapak asal rumah Bok atau Lee Kok Dor. Jadi baiklah, macam mana cerita tadi kan, mengisahkan seorang yang pernah dihina, dikatakan tidak setaraf, miskin dan sebagainya, dan di-reject untuk berkawan dengan anak seorang jutawan ataupun kekasihnya, anak seorang jutawan, tetapi beliau bangkit berusaha membina empire-nya dan beliau juga mampu menjadi seorang jutawan. Kat situlah ya. Mana yang pernah kena reject tu, jangan putus asa, anda juga mampu mengubahnya. Jadi aku rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Dan sebelum tu, korang jangan lupa, mana yang belum subscribe, boleh subscribe, like, share dan komen. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Projek Solo.